Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa khabar hari ini? Bagaimana puasa? Bagaimana bulan Ramadan? Nak lebaran dah tak lama lagi. Jadi tahun ini memang begitu banyak sekali dugaan-dugaan dan ujian kepada kita semua. Ialah akhir zaman, zaman penuh dengan kecelaruan, kekeliruan dan ujian-ujian yang membawa kita kepada satu titik sebenarnya, iaitu ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sekali lagi salam untuk semua ibu-ibu, bapa-bapa yang ada di Indonesia, saudara-saudara yang ada di mana-mana jua. Saya Masa Bayu hari ini akan menyambung topik yang ketiga, topik yang seterusnya yang berkaitan tentang keilmuan akhir zaman. Semalam saya telah pun memberikan pencerahan, berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang 4 disiplin, 4 cabang ilmu yang begitu dekat dengan kita, tetapi sebenarnya kita tidak sadar, kita tidak tahu selama ini ianya ada hubungan yang dekat. Namun sebagaimana yang telah saya nyatakan, begitu banyak sekali kecelaruan, deception daripada iblis telah menyebabkan berlakunya pemecahan-pemecahan ilmu yang sebenarnya tak boleh berlaku sedemikiannya. Seperti buah lah, ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Jadi semua tu ada bahagian dia masing-masing, barulah jadi buah. Ada buah saja kita nampak tu kulit, nampak bentuk, tapi kita kena kopek kulitnya, asingkan kulitnya, baru dapat isi. Dan bila isi tu kadang ada biji-bijinya, kita kena asingkan juga. Jadi apa juga yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah faktor bergabung. Pergabungan itu telah menunjukkan suatu hasil yang lengkap. Maka itulah yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan semalam. Apa juga ilmu yang mengasingkan di antara satu sama lain, itu adalah ilmu yang tidak ada hubungan dengan apa yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semalam telah saya jelaskan apa itu syariat, apa itu hakikat, apa itu tarikat, dan apa itu makrifat. Maka daripada situ ianya diterjemahkan di dalam bahasa sunatullah, bahasa sains. Keilmuan itu adalah matematik, biologi, fizik dan kimia. Maka dengan itu kita telah mengharmonikan, merealisasikan bahawa sesungguhnya benarlah tidak ada apa-apa pun yang wujud di alam semesta ini sia-sia. Tidak ada sesuatu yang Allah jadikan itu sekadar jadikan, tetapi ia mempunyai tugas, peranan dan mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Maka berbalik kepada kisah semalam, sains adalah sesuatu yang tidak boleh kita nafikan. Maka ia berbalik kepada realiti yang ada di sekeliling kita hari ini. Apabila saya telah menghubungkan apa yang telah dijelaskan dengan 4 cabang ilmu, iaitu matematik dengan syariat, kemudian biologi dengan hakikat, kemudian fizik dengan tarikat, dan akhirnya kimia dengan makrifat. Maka apabila ini digabungkan, difahamkan, maka apabila kita letakkan pada persoalan keilmuan yang berbalik kepada syariat, hakikat, tarikat dan makrifat, ia sebenarnya menjurus kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak memperincikan sedikitlah apa yang semalam tu. Apabila kita ambil keempat-empat cabang itu yang dilafazkan dengan pernyataan, saya ulang lagi, syariat, hakikat, tarikat dan makrifat itu adalah hablum minallah, keilmuan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas, yang membawa kepada persoalan yang ada di dalam Al-Quran, dan itulah referensinya, itulah secara formalnya yang akan dapat kita fahamkan
apakah keilmuan yang telah saya nyatakan semalam, 4 cabang dia. Kemudian untuk pelaksanaan keilmuan itu ataupun menjelaskan bagaimana ia dapat dipraktikkan universalnya, ya, untuk dilafaz tetapi dalam masa yang sama ada pelaksanaan, maka itu datangnya matematik, ya, datangnya biologi, datangnya fizik dan kimia. Itu yang dikatakan sains. Maka sains itu letak pula kepada hablum minan nas, ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi yang tadi itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas sebab itu bila sebut kepada pelaksanaan yang berbalik kepada realiti atas aspek sains, ya, atas aspek saintifik, maka di situlah datangnya pelaksana dan di situlah datangnya perjalanan ataupun tauladan daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Jadi kita buat rumusan sedikit, ya. Ulang kaji semula apa yang telah saya sampaikan semalam. Saya ulang lagi. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat adalah cabang ilmu yang menjuruskan kita kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang sama, ya, di dalam bentuk universal, pelaksanaan kepada sifat makhluk, yakni manusia. Maka di situ datangnya matematik, datangnya biologi, fizik dan kimia. Boleh faham, ya, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya dapat banyak sekali pertanyaan dan juga komen-komen daripada ramai yang menyatakan terperanjat, ya, bahawa selama ni mereka tidak tahu ada hubungan yang sedemikian. Mereka tidak sedar bahawa apa yang selama ini dilaksanakan adalah sesuatu yang telah menyebabkan berada dalam satu kelompok-kelompok. Jadi inilah kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang mahu menggunakan akal, yang mahu merujuk kepada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kerana di situ hakikatnya penjelasan-penjelasan yang ada di dalam apa yang telah Allah sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan-penjelasan atas tauladan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan kehidupan kita, untuk kita melalui perjalanan kita di dunia, ya, untuk menuju kepada negeri akhirat yang akan kekal buat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bagaimana, ya? Kisah apa lagi lah yang Masa Bayu nak buat, nak sampaikan, ya, bila Masa Bayu bercakap selalu sangat tak terjangkau, nak memikirkan apalah topik ataupun kupasan yang nak disampaikan. Jadi bersedia atas sesuatu yang kita tidak akan jangka. Itulah cara kita berilmu, cara kita menjalankan diri kita kepada pengetahuan ataupun kebenaran dalam setiap perkara, iaitu bersedia selalu, ya, siap siagalah. Hari ini saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan masih lagi topik yang sama, tetapi masuk kepada yang ketiga. Kalau semalam kita telah dapat jelas tentang disiplin, ada 4, maka hari ini saya akan membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada prinsip keilmuan. Kita ada prinsip keilmuan yang perlu difahami, perlu dipegang, kerana prinsip keilmuan akhir zaman ini akan sentiasa menjadi satu persoalan-persoalan yang akan mempunyai begitu banyak susul galur ataupun cabang-cabang yang akhirnya akan mengecilkan lagi, berpecah-pecah. Dan di situ datangnya persoalan hari ini yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu prinsip keilmuan akhir zaman. Bila saya sebut prinsip itu prinsipal, ya, ataupun rukun lah, ya, rukun keilmuan. Kalau nak mudah faham, maka kita sebut itu rukun keilmuan ataupun prinsip keilmuan. Dalam menjelaskan prinsip keilmuan ini, nanti kita akan dapat pada satu perkara terlebih dahulu untuk kita membawa kepada penjelasan prinsip. Ada 4 prinsip keilmuan yang perlu kita fahami, ya. Keilmuan akhir zaman ni ada 4 prinsip dia. Jadi sebelum kita sampai kepada 4 prinsip ini, tadi saya ingin menjelaskan bahawa untuk mencapai kepada 4 prinsip ini tadi, kita kena berpegang kepada satu perkara, ya, satu perkara yang akan menjelaskan prinsip ini bertepatan dengan apa yang
kita patut laksanakan ataupun patut kita kerjakan dalam hidup kita berdasarkan kepada ilmu yang kita miliki. Maka apakah ia yang menjadi trust kepada prinsip? Maka apabila kita lihat kepada persoalan trust kepada prinsip keilmuan, maka di situ datangnya, kalau disebut di dalam bahasa ilmu hari ini, yang disebut usuluddin. Biasa dengar tak perkataan usuluddin? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Itu selalu yang saya dengar lah, yang saya dapat daripada ramai pihak bercerita tentang usuluddin ni, ilmu usul. Jadi bila kita lihat kepada asas keilmuan yang saya masukkan tadi, ada 4 rukunnya, prinsipnya, maka perkara yang menjadi dasar kepada prinsip ini adalah usuluddin. Apa maksud usuluddin tadi? Iaitu kita sebenarnya berada di atas muka bumi ini atas perjalanan yang mencari asal usul kita, mencari di mana permulaan kita, mencari di manakah akhirnya. Daripada permulaan itu kita akan dapat tahu di manakah berakhirnya kita nanti. Maka usuluddin ini adalah suatu kisah, seumpama macam kita mencari realiti diri kita. Ya, kita nak mencari siapa kita nak mencari tujuan kita hidup di atas muka bumi, tujuan kita makan, tujuan kita berehat dan sebagainya. Itu mesti berbalik kepada apakah yang akan menjelaskan diri kita hingga kita dapat memahami kewujudan ataupun kaitan dengan prinsip keilmuan yang saya akan jelaskan selepas ini. Jadi berbalik kepada usuluddin, ia adalah suatu dasar ataupun asas yang membawa diri kita kepada proses pengenalan. Bila sebut usul ni, artinya kita nak mengenal, mencari punca. Contohnya, kita nak tahu kita ni asal usul kita daripada apa, ya. Katanya ada yang menerima manusia daripada apes ataupun daripada monyet. Maka itu kajian mereka, itu adalah usul yang mereka telah perolehi, usuluddin yang mereka pegang. Maka daripada situ kita tidak mahu berbalah-balah. Kalau dia dah kata dia berasal daripada monyet, biarkanlah dia. Dia dah kata dia asal usul dia, nenek moyang dia adalah monyet. Jangan kita nak bergaduh dengan dia. Kita aminkan sajalah sebab dia dah ngaku dia monyet. Itu usul dia. Maka usul yang saya masukkan sini benda yang sama, pengenalan, mengenal asal usul kita. Maka daripada sinilah keilmuan itu akan bermula. Usul kita adalah asal kita daripada sifat yang telah Allah jadikan daripada awal, yang ada di dalam Al-Quran, iaitu kita adalah daripada permulaan Nabi Allah Adam AS. Daripada situ barulah kita ada di dunia pada hari ini, melakukan perjalanan-perjalanan yang akan menghimpunkan, sama ada perhimpunan itu untuk membawa kita kepada tempat yang nikmat, yakni syurga, ataupun himpunan-himpunan itu nanti akan menjadi bahan bakar kepada kita di dalam api, di dalam neraka, yang akan memarakkan lagi api neraka. Maka dalam aspek ini tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, usuluddin ada 3 perkara yang perlu kita fahamkan. Daripada usuluddin ini tadi, perkara yang pertama adalah mengenal diri. Tujuan dia, macam saya katakan tadi, kita ni asal daripada apa, ya? Asal daripada monyet, asal daripada alien, asal daripada apa sebenarnya. Maka untuk itu kita akan menyatakan kita orang Islam, kita adalah asal daripada Nabi Adam. Maka apabila itu berlaku, kita kena ada pembuktian. Ingat, ya, yang saya selalu jelaskan, apa juga yang kita nyatakan dalam apa yang kita pegang, keimanan kita bukan pada lafaz, tapi pada pelaksanaan, pada pembuktian yang tidak boleh ditolak oleh orang awam. Dalam arti kata lain, siapa sekalipun yang berada di hadapan kita tidak akan dapat menolak kenyataan itu, bukan kerana kita menyatakan kita beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Allah, tetapi ia membawa nilai universal. Maka usuluddin yang saya masukkan ini nilainya universal, kerana Allah itu universal. Allah itu bukan untuk satu kelompok, kerana segala-galanya yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kenal dulu. Apa yang kita kena kenal? Kita kena kenal diri kita dulu. Kita kena kenal diri kita rata-rata, hujung kaki sampai hujung rambut.
tengok cermin, tengok wajah kita. Maka inilah asas yang pertama di dalam persoalan usuluddin, kenal diri kita. Bila kita dah mengenal diri kita, maka daripada situ kita akan mula mengetahui tanggungjawab kita. Baru kita tahu peranan kita. Barulah kita tahu apakah amanah yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita lakukan. Kalau kita dah tahu diri kita adalah seorang pekerja yang bekerja di sebuah syarikat atau perusahaan, maka kita kena membawa posisi kita sebagai seorang pekerja kepada sebuah perusahaan. Itu amanah, itu perkara yang perlu kita lakukan. Maka di situ kita bekerja, kita telah menabur bakti ataupun mengeluarkan tenaga berdasarkan kepada perjanjian kita dengan majikan. Maka daripada situ, atas pulangan perjanjian itu tadi, kita akan diberikan pulangan, di situ dapat gaji. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mengenal diri kita adalah atas faktor tujuannya untuk kita dapat melaksanakan tanggungjawab. Kenapa kita dijadikan? Maka itu adalah asas dasar yang pertama dalam aspek usuluddin, ilmu yang membawa diri kita kepada mengenal asal usul kita, mengenal apakah permulaan kita. Kerana apabila kita telah mengenal, mengetahui permulaan, maka kita akan dapat jumpa jalan yang manakah kita akan ikuti untuk kita kembali semula. Kerana di setiap permulaan ada pengakhirnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya bercerita tentang usuluddin, selalu kita akan dibawa kepada satu pernyataan yang hanya berkait tentang hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya untuk kita jelaskan di dalam apa juga situasi ini, persoalan tentang ilmu ya tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya memang tidak ada yang lain. Itu adalah matlamat, itu adalah titik terakhir, noktah yang terakhir untuk kita kembali kepada Allah. Itu tidak boleh kita nafikan. Namun apabila kita berbalik kepada dasar usuluddin, perkara yang pertama yang harus kita pegang adalah diri kita dulu. Usulkan diri kita dulu, kenalkan diri kita dulu, baru kita nak bercerita mengenal yang lain. Baru kita boleh kenal isteri kita, kita kenal anak-anak kita, kita kenal kedua ibu bapa kita, sahabat-sahabat dan sekeliling kita. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, ilmu akhir zaman, untuk kita memahamkan prinsipnya, memahamkan rukunnya, dasar yang nyata adalah kita kena kenal dulu diri kita. Bila kita tidak kenal diri kita, maka kita akan mudah diperbodoh-bodohkan oleh mereka yang tahu bahawa kita tidak kenal diri. Kita tidak mengetahui diri kita bagaimana, tidak tahu nilai yang kita miliki, tidak tahu kapasiti yang ada pada diri kita. Maka atas sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mudah sekali iblis dan syaitan-syaitan yang direjam itu memperbudakkan kita, memperbodohkan kita atas perkara yang kita sebenarnya mampu atasi, ataupun dalam arti kata lain, kita sebenarnya tidak sebagaimana yang disangka atau dijangka oleh iblis. Ini harus kita fahamkan, kerana persoalan usuluddin adalah persoalan yang dasar, persoalan asas sebelum dapat kita memahamkan perkara-perkara yang seterusnya, sebagaimana yang telah saya bentangkan tadi dan sebelum ini. Jadi semalam dah ceritakan tentang persoalan keilmuan dan cabangnya. Hari ini bercerita tentang rukunnya. Maka untuk melengkapkan rukunnya tadi, kita kena ada dasarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama di dalam aspek dasar, iaitu kita mengenal diri kita. Kemudian untuk kita mengenal diri kita, kena ada caranya. Ya, cerita tentang usul. Macam mana nak kenal diri ya Tuan Pal? Ini ada Al-Quran. Kita lihat Al-Quran, maka cerminkan diri kita dengan Al-Quran. Apa yang kita nak buat, maka itulah datangnya syariat. Semalam saya terangkan, apabila kita tidak berpegang kepada syariat, kita berpegang kepada kitab-kitab yang lain yang tidak ada hubungan secara sepenuhnya dengan Al-Quran, maka kita memegang perkara ataupun syariat matematik yang disusun oleh mereka-mereka yang ingin membuatkan kita dalam keadaan yang keliru, jauh daripada jalan yang benar. Maka aspek ini tadi, untuk kita usulkan diri kita, mengusulkan hakikat siapa kita, tidak ada tempat lain tuan-tuan dan puan-puan. Maka di situ datangnya Al-Quran, dan di situ datangnya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang keduanya, untuk kita mendapat memahamkan tentang dasar atau asas kepada keilmuan, adalah mengenal, iaitu mengenal junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita kena kenal Rasulullah. Kita kena tahu Rasulullah itu siapa. Kita kena memahamkan beliau itu siapa. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Itu usulnya, dasarnya. Tanpa kita mengenal Rasulullah, maka kita tidak akan ada ruang untuk mengenal Allah. Kerana Rasulullah adalah modelnya, sebaik-baik manusia yang akan menjadi cerminan kepada kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cara beliau membawa dirinya, cara beliau melaksanakan kehidupannya di atas muka bumi adalah jalan untuk kita mengenal Allah. Semalam saya dah ceritakan tentang tarikat. Maka jalan Rasulullah adalah tarikat beliau untuk sampai kepada makrifatnya, yakni bertemu dengan Allah, kembalikan dirinya kepada Allah. Maka apabila Rasulullah membawa diri dia, tarikatnya kembali kepada Allah, yakni makrifatnya, maka kita kena ikut dan melalui perjalanan ataupun tarikat Rasulullah. Maka di situ perkara yang kedua, dasarnya yang kedua adalah mengenal Rasulullah. Ya, tadi kita mengenal diri, maka kenal Rasulullah. Dalam bahasa mudah, bahasa ilmiah, mengenal Muhammad. Jadi kata Muhammad tu Nabi Muhammad lah. Sifat Muhammad yang kita kenal. Kalau nak kenal Nabi Muhammad macam mana ya tuan-tuan Masa Bayu? Gambar tak ada. Kita hanya dijelaskan sifat dia, ada 4 sifat. Dia punya kisah-kisah di dalam sirah-sirah dia, dalam kisah-kisah tentang sunnah beliau. Tapi bagaimana kita nak faham dalam istilah usuluddin yang saya masukkan dengan Rasulullah adalah mengenal sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan dia kita kena kenal dulu. Kerana itu akan menjadi pakaian kepada kita untuk kita dapat proses yang ketiga ataupun dasar asas yang ketiga dalam usuluddin, mengenal Allah. Itu adalah yang ultimate dia ataupun penghujungnya. Datang daripada Allah, maka kembalikan semula kepada Allah. Artinya kita datang daripada Allah. Datang daripada Allah maksudnya kita dijadikan oleh Allah, bukan datang daripada Allah ni kita sebahagian daripada Allah. Jangan salah faham di situ ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita dijadikan, berarti datangnya tu kita ni semua daripada Allah. Allah yang menjadikan kita. Maka daripada situ kita kembali semula diri kita kepada Allah. Maka atas perjalanan ini tadilah kenapa usuluddin ada 3 dasar yang perlu kita pegang, iaitu mengenal diri kita, mengenal Rasulullah dan mengenal Allah. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Maka daripada situ kita akan dapat melihat, kita akan dapat menyaksikan sesuatu yang akan jelas di hadapan mata kita. Maka di situlah untuk kita faham tentang dasar kepada usul ini, ada tempatnya, ada posisinya, ada lokasinya. Di situlah datangnya pembuktian fakta-fakta yang saya selalu sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berilmu ini bukan dengar, bukan berilmu ini dengan berkata-kata, tetapi berilmu ini dengan pelaksanaan yang ada buktinya. Maka telah ada sifat-sifat telah Allah tunjukkan kepada kita. Baginda Rasulullah telah pun mengajarkan, telah memberikan tauladan kepada kita untuk kita memahamkan persoalan dasar usuluddin yang saya masukkan tadi. Bagaimana dia? Bagaimana universalnya? Bagaimana saintifiknya dia tadi? Untuk kita faham 3 perkara ni tadi. Apa 3 perkara yang tadi? Kenal diri, kenal Rasulullah dan kenal Allah. Maka jawapan itu ada pada mata kita tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat mata tuan-tuan dan puan-puan. Ada berapa posisi ataupun berapa warna? Ada 3 kan? Hitam, putih dan jernih. Ada hitam, putih dan jernih. Maka putih, hitam itu adalah kita. Maksudnya kita ni berada di dalam kegelapan hitam. Kita kena kenal, kita kena tahu bahawa kita adalah sifat yang berada di dalam suasana yang hitam, gelap. Maka datanglah apa yang datang? Datanglah sifat yang putih. Maka di situ datangnya warna putih pada mata kita. Di situ datangnya mengenal Rasulullah. Kemudian daripada putih itu ada selaputnya yang warna yang jernih, yang tidak ada warna, tidak boleh kita lihat, tapi dia wujud, dia jernih. Maka di situ mengenal Allah. Allah tu jernih, tidak boleh dilihat. Maka 3-3 ini dihubungkan, digabungkan, maka itulah dasar usuluddin. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan?
Boleh mencerap tak? Makin susah ke? Sebab Islam ni sepatutnya makin mudah, bukan makin susah. Oh, ini tinggi sangat lah Tuan Pal Masa Bayu. Macam mana nak dicapai ni? Apa yang susah sangat? Saya tunjuk tentang mata. Kalau tak faham, kita tengok cermin. Tengok cermin tu, nampak tak mata tu? Maka mata itu tadi dijadikan sebagai medium untuk kita melihat. Lihat warna, lihat bentuk, lihat haiwan, lihat pokok, lihat bulan, lihat bintang, lihat kecantikan, lihat isteri kita, lihat anak-anak kita, lihat sahabat kita. Maka disitulah himpunan dasar untuk melihat. Bila kita lihat, kita kenal apa yang perlu kita kenal. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, di situ datangnya persoalan melihat. Tetapi kalau dia berada dalam kegelapan, waktu malam, kita tak dapat lihat apa-apa. Maka perlunya cahaya. Di sinilah, itulah dikatakan cahaya untuk melihat. Maka Al-Quran itu adalah cahaya untuk menerangi kegelapan. Apakah kegelapannya? Hati kita gelap. Mana bukti di hati kita gelap, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia duduk di dalam. Hati kita bukan di luar ni, tuan-tuan dan puan-puan. Hati kita di dalam dada kita. Jantung kita tu di dalam dada kita. Gelap tempatnya. Jadi dia perlukan mata untuk dia melihat. Maka jantung memerlukan mata untuk melihat. Tanpa mata, maka dia duduklah dalam tu sorang-sorang tanpa ada peluang untuk dia melihat apa yang ada di sekeliling dia. Maka dia perlukan mata. Maka mata itu akan menjadi medium untuk hati melihat. Boleh faham tak ni? Pak Masa Bayu cakap macam ahli sufi katanya. Ada yang cakap saya macam tu. Tak tahulah, saya bukan ahli sufi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk saya maklumkan, kerana ramai yang bertanya, saya bukan ahli tarikat. Saya tak ada tarikat dengan mana-mana. Saya terikat dengan satu saja. Saya terikat dengan tarikat Rasulullah. Saya ahli tarikat Rasulullah. Itu betul. Tapi tarikat yang lain saya tak tahu. Tak pernah saya mengamalkan pun, saya tak tahu pun. Kalau saya tengok pun saya takkan menghampiri pun. Sebab tarikat yang saya pegang hari ini adalah tarikat solat 5 waktu. Bulan puasa saya berpuasa. Kemudian saya keluarkan zakat. Kemudian ada kemampuan saya mengerjakan haji. Jadi itulah tarikat saya. Solat pun 5 waktu, tak ada tambah, tak ada kurang. Jadi itu tarikat saya selama ni. Jadi saya ada yang boleh saya bantu, mana yang boleh saya bantu, saya bantu. Itulah tarikat saya. Maka tarikat saya adalah tarikat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jalannya, apakah tarikat saya? Islam. Itulah tarikat saya. Saya tidak ada tarikat yang lain. Maka untuk itu saya menjawab dia yang bertanya dengan saya secara peribadi, ahli sufi ke saya ni? Saya tak ada sufi. Saya tidak ada tarikat yang sebegitu. Tidak ada sufi saya berbalik kepada iman saya kepada Allah, tauhid saya kepada Allah. Itulah sufi saya. Adik tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada cerita tadi. Maka hakikatnya tadi, kita ada mata, kita perlukan cahaya. Maka daripada situ kita akan dapat melihat di sekeliling kita. Kita mula mengenal. Maka itu dasar dia tadi, mengenal diri, mengenal Rasulullah dan mengenal Allah. Boleh ya? Boleh faham? Okey. Kalau dah boleh faham, barulah kita boleh pergi kepada 4 rukun keilmuan akhir zaman. Ilmuan 4 rukun yang perlu kita pegang di dalam perjalanan kita untuk memahamkan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, apakah keilmuan yang dimasukkan tadi? Bagaimanakah keilmuan yang akan kita terangkan? Akan saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu keilmuan yang berbalik, berbalik kepada realiti. Maksudnya apa? Ilmu yang kita miliki, prinsip dia mesti real, mesti perkara yang jelas, yang realiti. Tidak boleh benda-benda yang berbalik kepada perkara-perkara yang tidak ada asasnya. Maka rukun yang pertama
prinsip yang pertama dalam keilmuan akhir zaman mesti berbalik kepada perkara-perkara yang nyata. Jika kita ambil apa juga sesuatu kehidupan, penyataan-penyataan yang ada di sekeliling, walaupun kita katakan perkara itu gaib sekalipun, maka ia harus dihubungkan kembali kepada apa yang nyata di hadapan mata kita. Contohnya, kita makan, apa yang kita nak kaitkan prinsip yang nyata dengan makan? Apa yang kita makan? Kita makan nasi, kita makan kuih, kita makan buah, dan kita dapat apa? Kita dapat mineral yang nyata, kita dapat zat-zat, galian-galian, vitamin C, vitamin D, vitamin A dan sebagainya yang akan memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Itu yang nyata. Buah tu nyata, pegang, nampak buah tu. Kalau dia kata buah apple, nampak buah apple, jangan membayangkan buah apple. Jangan hanya meletakkan sesuatu tu, oh, saya nampak, kat mana nampak tu? Nampak di atas tu, terapung-rapung buah tu. Tetapi ia tidak dapat dinyatakan ataupun tidak jelas. Maka prinsip ataupun rukun yang pertama itu tidak terpakai. Kerana rukun yang pertama dalam keilmuan yang pertama, dalam keilmuan akhir zaman ataupun keilmuan adalah ia mesti sesuatu yang nyata, sesuatu yang realistik. Bagi contoh tadi kita makan, kena ada sesuatu yang nyata kita makan. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, dia ada hubungan dengan gaib. Apa dia? Rasa tadi. Bila tuan-tuan dan perempuan makan buah rasa manis, dapat tak kita lihat buah manis, rasa manis tu? Tak dapat kan? Tapi ada tak rasa manis tu tadi? Ada. Maka itulah cara kita menghubungkan realiti persoalan gaib dengan nyata. Kita tidak akan mampu melihat manis, tapi kita mampu merasa manis. Dan rasa itu pasti ada bekasnya. Maka bekasnya tadi adalah buah, makanan-makanan, makan burger, makan KFC, makan apa sekalipun. Mesti ada medium dia, mesti ada sesuatu yang akan kita pegang sebagai pernyataan khusus bahawa apa pun apabila kita berada di atas muka bumi, kita diturunkan ke dunia, lahir saja kita di dunia, maka rukun yang pertama atas keilmuan mesti berpijak di atas bumi yang nyata. Kerana inilah masalahnya di akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan. Iblis membawa kita kepada perkara yang tidak nyata. Maka di situ datanglah kisah-kisah, cerita-cerita ilmu-ilmu yang tidak ada hubungan dengan dunia nyata. Bawalah dunia fantasi. Kisah terbang sana, kisah terbang sini. Orang merentas jalan, tiba-tiba sampai ke satu tempat dalam masa yang pantas. Itu tidak ada satu persoalan, tuan-tuan dan puan-puan. Dia benar, dia bergerak pantas, tetapi dia naik pesawat. Dia naik kereta. Dia naik kereta daripada satu tempat kepada satu tempat, dia akan sampai dalam waktu yang sangat pantas. Ini dapat kita lihat 1000 tahun yang lepas. 1000 tahun yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan dapat bayangkan tak bagaimana penduduk daripada Johor Bahru lah contohnya, nak sampai ke Kuala Lumpur. Rasanya berapa lama mereka itu akan sampai. Nak sampai daripada Johor ataupun Temasek lah atau Singapura lah dulu tu, nak sampai ke Kuala Lumpur 1000 tahun yang lepas. Berapa lama ya? Tapi hari ni kalau kita naik kereta lah daripada Johor Bahru sampai KL, kalau saya dululah saya dulu ke pejabat saya, dia ikut di Johor 3 jam aja, 3 jam setengah. Tapi tengoklah jenis kereta kan. Kalau janganlah ikut 3 jam setengah macam saya bawa, sebab tu kereta saya memang tu laju dia. Maknanya 1000 tahun yang lepas dengan sekarang telah lihat begitu jauh bezanya kepantasan itu berjalan. Itu adalah sesuatu yang realistik pada hari ini. Dahulu tidak ada wujud keadaan semikian, maka hari ini wujud keadaan semikian. Maka yang saya katakan tadi, dia berjalan pantas kerana ada medium yang membawa untuk dia berjalan dengan pantas tanpa melibatkan atas individu secara persendirian. Umum. Maksudnya umum apa? Kereta tu siapa-siapa pakai semua boleh dapat masa yang sama. Maka atas faktor ini tadilah, tuan-tuan dan puan-puan,
perlu realistik. Jangan keluar daripada kenyataan ataupun dunia yang praktikal. Jangan keluar daripada dunia yang realistik. Apabila kita keluar dari dunia realistik, bercerita benda-benda yang gaib-gaib, yang tidak mampu kita hubungkan dengan realistik, maka kita tidak melengkapkan prinsip ataupun rukun yang pertama dalam keilmuan yang saya jelaskan untuk akhir zaman dan sebenarnya untuk semua zaman lah. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Itu yang pertama. Yang keduanya, rukun kedua di dalam keilmuan, setelah yang pertama mesti dia dalam keadaan yang praktikal, realistik, maka rukun yang kedua dia mesti mempunyai pembuktian. Apa juga mesti ada pembuktian. Itu perkara yang kedua. Maka apa juga yang kita lakukan dalam ilmu, kita kena ada bukti. Buat apa sekalipun, jangan bercakap tapi tidak ada pembuktian. Jadi apa yang kita buat, itu yang kita buat. Apa yang kita sampaikan, itu yang kita buat. Jangan kita menyatakan sesuatu tetapi tidak ada pembuktiannya. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan, berulang kali Allah terangkan, bawakanlah bukti jika kamu merasa kamu pihak yang benar. Jika kamu merasa kamu berada di tempat yang benar, maka bawakan bukti. Jangan bercakap saja. Maka rukun yang kedua di dalam keilmuan mesti ada bukti. Buat apa sekalipun, bawa bukti. Nak pergi mahkamah, kena ada bukti. Untuk menang kes, kena ada bukti. Tanpa bukti, maka kita tidak akan dapat merealisasikan proses rukun yang kedua dalam keilmuan. Dua, tuan-tuan dan puan-puan, lihat sendiri apa yang berlaku di dunia pada hari ini. Kebanyakannya telah didominasikan oleh majoriti. Maksud saya bagaimana? Bila kita ajak untuk berbahas ataupun untuk kita berdiskusi atas perkara yang berbeza, walaupun dibawa bukti, tetapi kerana mereka itu majoriti, golongan yang lebih ramai, maka dia akan menolak, tetapi bukan tolak dengan fakta, tetapi dia menolak dengan kuasa yang dia miliki. Dia ramai, walaupun kita bawa fakta, dia tak peduli. Dia kata pihak kami semua majoriti bersetuju atas apa yang telah kami pegang selama ini. Jadi walaupun kita bawa fakta, dia akan tolak. Fakta dia ni Al-Quran. Fakta apa lagi yang saya nak masukkan di sini? Maka hari ini kalau kita lihat majoritinya akan menolak Al-Quran, kerana mereka tidak membawa fakta untuk yang boleh menolak Al-Quran, tidak ada. Maka mereka menggunakan hujah-hujah dengan sokongan ramai, hujah daripada majoriti, tunjuklah demokrasi. Maka mereka yang membawa fakta akan ditentang oleh mereka-mereka yang berada dalam kelompok berkuasa dengan majoriti, bukan berkuasa dengan kebenaran, bukan berkuasa dengan fakta yang mereka miliki, tetapi berkuasa kerana ramai menyokong dia. Maka di situ, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang kedua, rukun yang kedua, bawa fakta. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merasa tuan-tuan dan puan benar, bawakan faktanya. Jangan meletak ataupun menyusahkan mana-mana pihak dengan emosi. Sebab itu di dalam persoalan ilmu itu tidak boleh kita letakkan dalam keadaan yang hanya mendapatkan sokongan tetapi tidak ada pembuktian. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan perkara yang kedua ni? Tadi saya dah sebut yang pertama, realistik, praktikal. Yang kedua, ada fakta rukunnya. Apa juga keilmuan yang kita datangkan dalam diri kita, kita belajar apa sekalipun, kita tanyakan dia, mana fakta dia? Tuan-tuan dan puan-puan, buatlah sikap sebegini. Pergi ke mana-mana sekalipun, dia kata ini sebenarnya saya ambil daripada Al-Quran, buktikan. Itu contohnya lah. Saya selalu buat macam tu. Tu selalu kena marah pun. Ya, kadang-kadang ada ilmu-ilmuwan tu kata ini saya ambil fakta ni daripada Al-Quran lah, ini semua ada kaitan dengan Al-Quran. Okey, saya setuju, saya sokong, tapi sebelum itu saya minta kepada tuan
berikan saya ayat mana satu dalam Al-Quran, dalil mana satu yang tuan pegang, tunjukkan kepada saya. Ini fakta dia, contoh. Ini contohlah fakta. Inilah fakta yang berbalik kepada kita yang berpegang pada Al-Quran, ya. Jadi bila seseorang itu menyatakan dia menggunakan Al-Quran, dia berpegang kepada Al-Quran, tetapi realistiknya tu ada tak faktanya? Buktinya apa yang dikatakan ni daripada Al-Quran? Contohnya macam kisah-kisah akhir zaman. Banyak kan kisah-kisah akhir zaman? Ini semua adalah fakta. Fakta-fakta yang jelas yang memang kami dapat pegang. Tapi saat apabila diminta berikan fakta itu, mereka tidak mampu memberikan fakta. Mereka tidak mampu menjelaskan dengan jelas, dengan khusus di mana fakta. Fakta yang masukkan mana? Daripada Al-Quran. Tak ada pun. Semua kisah-kisah reka-reka, kisah yang diwujud-wujudkan. Tetapi apabila saat itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, sebab mereka ramai, ya, yang mengikuti itu pula ramai, jadi dia gunakan sebagaimana saya katakan tadi, dia gunakan kuasa lah, kuasa ramai, veto, bukan kerana kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan-persoalan yang berlaku di dalam setiap berkaitan dengan ilmu akan membawa kita kepada satu realiti. Apakah realiti dia? Apakah realiti yang nak disampaikan? Iaitu kita hidup dalam keadaan yang perlukan perjalanan penuh dengan ketetapan yang tidak ada perubahan. Perubahan dari segi apa? Hukum Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak masukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam soal yang kedua, apa juga yang sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa juga mereka, ilmu itu hendaklah dibawakan dengan fakta. Kalau tadi kita bercerita tentang Al-Quran, daripada Al-Quran, maka bawa fakta daripada Al-Quran. Jika ia tidak dapat menyatakan fakta daripada Al-Quran, bawa fakta saintifik. Sebab selalu saya cakap begitu. Saya bila buat sesuatu, saya akan bawa dua perkara. Kalau orang itu datang dengan perkataan dengan membawa diri sebagai umat Islam yang berkata dia adalah bertauhid kepada Allah, maka saya akan minta dia memberikan fakta daripada Al-Quran. Tetapi apabila saya berhadapan dengan universal, mereka yang tidak ada hubungan ataupun keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya akan minta fakta universal daripada mereka, iaitu fakta saintifik. Maka di situ posisi saya sebagai seorang ahli sains, saya berpegang kepada fact and figure, fakta-fakta saintifik. Jadi mereka harus keluarkan fakta. Maka inilah pentingnya rukun yang kedua, prinsip yang kedua di dalam keilmuan. Macam mana tuan-tuan? Boleh? Berat sangat ke apa cerita saya ini? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Maka tiga rukun keilmuan adalah sentiasa menolak daripada hubungan emosi. Kerana apabila kita meletakkan keilmuan, apabila kita meletakkan perasaan atau emosi di dalam setiap proses atau pelaksanaan keilmuan, maka kita akan berada dalam persimpangan kiri, kanan, depan, belakang yang tidak tentu ke manakah akhirnya nanti. Maka emosi akan menguasai kita dengan perkara-perkara yang tidak ada berbalik kepada keperluan. Dia akan lebih kepada kehendak yang berbalik kepada nafsu. Maka keilmuan itu haruslah dipangkalkan dengan menggunakan pemikiran. Maka prinsip ilmu, rukun ilmu yang ketiga, sentiasa meletakkan pemikiran dalam apa juga proses yang akan dilaksanakan. Berfikir terlebih dahulu. Apa pun yang kita nak buat, apa yang kita nak laksanakan, prinsip dia dalam ilmu, berfikir. Kalau tak mau berfikir, maka tuan-tuan dan puan-puan,
tak cukup rukun. Kalau solat tu tak cukuplah rukun solat. Nak rukun solat, macam mana nak dilengkapkan solat kita? Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentingnya kita memahamkan, pentingnya kita menjelaskan diri kita daripada sekarang. Mulai dari hari ni tuan-tuan dan puan-puan, dah kena mulakan apa? Mula berfikir. Sebab tu saya selalu cakap berfikir. Kerana dalam Al-Quran selalu dipesan berfikir. Tak mahukah kamu berfikir? Tengok kejadian bulan, tengok kejadian bintang, siang, malam, ya? Kepada manusia yang berjalan di atas muka bumi, ya? Sesungguhnya di mana diinjakkan kaki itu, di situ pernah ada peradaban yang pernah besar, pernah hebat pada satu masa dulu. Bagi mereka-mereka yang mau berfikir. Jadi selalu disarankan, selalu diperintah oleh Allah kepada kita berfikir. Maka ini adalah ibu kepada segala ilmu. Maka prinsip untuk kita berilmu yang ketiga, rukun dia, kita kena berfikir. Kalau tak mau berfikir, maka kita tidak akan dapat melengkapkan proses keilmuan. Maka pada akhir zaman, persoalan-persoalan ini nanti akan diguna pakai oleh iblis. Iblis akan memastikan kita keluar daripada rukun keilmuan. Salah satu diambilnya adalah jangan kita berfikir. Bila kita tak berfikir, maka kita akan dapat ilmu yang diajar oleh iblis, iaitu emosi. Menggunakan emosi, menggunakan nafsu. Dan daripada situ kita akan hanyut dengan emosi-emosi, cepat marah, cepat melenting, ya? Cepat tersinggung, tak boleh ditegur. Jika itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, bermakna rukun yang ketiga di dalam keilmuan tidak lagi kita praktikkan, iaitu berfikir. Maka apa juga peradaban-peradaban dunia pada hari ini, ia ada asas kepada ilmu dan asas kepada ilmuan. Maka itu berlaku kerana mereka yang membangunkan peradaban itu adalah mereka yang dikelarkan sebagai ahli fikir, pemikir yang sentiasa mencari solusi, mencari suatu formula yang boleh digunakan untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penat nak bercakap sebenarnya ni. Nak menterjemahkan dengan bahasa ilmiah ni daripada bahasa-bahasa yang berkait dengan persoalan keimanan, persoalan tauhid, kemudian nak disulam pula dengan saintifiknya, dengan persoalan sains. Penat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan saya ni. Perjalanan saya beginilah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya mengasing-asingkan apa juga perkara, tapi nak menghimpun, mengharmonikan setiap perkara dalam perjalanan itu dengan memastikan saya terlebih dahulu mempraktikkan dalam diri. Jadi bila perkara yang ketiga, rukun yang ketiga berbalik kepada persoalan berfikir, ia adalah mandatory. Buat apa sekalipun, maka default value dia, setting dia, fikir dulu. Tarik nafas, tahan sekejap, sejenak, kemudian mulakan berfikir. Jangan bercakap terus apabila sampai sesuatu kepada kita. Jangan buat tindakan apa-apa selagi kita belum berfikir. Buat apa pun, ambil sikit masa. Tekan pause. Kalau dalam komputer tu ada pause, P-A-U-S-E, pause. Stop dulu. Dan daripada situ, berilah ruang untuk kita berfikir, kerana itu adalah prinsip atau rukun yang ketiga. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Jelas ya? Maka yang keempatnya di dalam topik kita pada hari ini, iaitu keilmuan itu, ya, mesti ada
sumbernya. Macam mana tu maksudnya tu, rukun ni? Mesti ada sumber dia ilmu tu. Jadi keilmuan tak bersumber ni, maka kita akan tergapai-gapai. Tak mana satu kita nak pegang. Bila saya masukkan sumber ini tadi, mesti ada syariatnya. Mesti ada tempatnya di mana ilmu itu kita akan jadikan sebagai sesuatu yang akan kita laksanakan. Maka sumber itu tadi adalah modelnya. Mesti ada syariatnya, mesti ada modelnya, mesti ada hakikatnya, mesti ada tarikatnya. Maka yang keempat, rukun yang keempat ni tadi, sumbernya kena cari. Maka contoh yang saya gunakan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Maka sumber saya ni, inilah sumber saya, sumber ilham saya. Jadi apa yang saya buat, saya akan bersumberkan kepada Al-Quran. Saya tidak ada sumber yang lain. Minta maaf kalau tanya dengan saya macam-macam jenis buku. Saya pernah sampai di, waktu tu saya di universiti apa ya, sebuah universiti di Turki ya. Saya bertemu dengan Vice Chancellor universiti. Saya diminta datang ke situ, saya bertemu dengan beliau. Jadi saya berkesempatan berdiskusi dengan beliau. Beliau seorang saintis yang hebat tuan-tuan, orang besar lah ya, Vice Chancellor University pun. Dalam perbincangan itu kami berdiskusi sebagaimana saya berbicara dengan tuan-tuan dan puan-puan sekarang tentang keilmuan, tentang prinsip-prinsip keilmu, tentang hubungan manusia dengan ilmu-ilmuan yang silam. Itulah contoh-contoh yang saya bincangkan dengan beliau. Dan akhirnya dia bertanya dengan saya, dia kata, tuan, saya nak tanya sedikit boleh tak? Dia kata, ya Prof, apa dia nak tanya ni? Apa yang tuan sebutkan, ya, dia kata, dia panggil saya lah, apa yang Prof sebutkan dulu, yang saya dengar ni, semuanya saya pernah dengar dan saya biasa baca. Jadi dia kata, maksud Prof macam mana? Lepas tu dia bertanya dengan saya, dia sebut satu buku satu buku lama lah, kitab yang lama. Adakah Prof baca buku kitab ini, rujuk pada kitab ni, sumber daripada sini? Saya kata, yang mana satu ni? Dia tunjuklah satu nama tu saya lupa lah, tapi agak tersohor lah. Dia pun ambil, dia bangun sekejap dia pun bangun, dia ambil, dia pergi dekat lemari dia keluarkan buku tu, kitab tebal. Dia tunjukkan saya, ni ke? Saya kata, saya tak pernah tengok pun buku ni. Dia terperanjat tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, mustahil tuan boleh bercerita dengan saya sekiranya tuan tidak membaca buku ni. Kerana apa yang tuan cakap, yang terangkan kepada saya, semuanya ada dalam buku ni. Sebab ada perkataan yang saya sebut tu memang ada dalam buku tu. Dan buku itu adalah buku rujukan kepada ilmuwan besar dalam ilmuwan Islam lah. Ini saya masukkan ya. Pengkaji-pengkaji Islam menggunakan buku tersebut, kitab tersebut. Dia kata, saya baca tak kitab ni? Saya kata, tak baca. Dan dia jadi macam shock macam, betul ke sini orang ni depan saya ni cakap, kata tak baca, tapi dia boleh tahu kisah di dalam kitab ni. Lepas tu tanya dengan saya, jadi bagaimana boleh bercerita tentang kitab ni, tentang kisah begini? Tu saya beritahu kat dia, sebab sumber saya adalah Al-Quran. Dia macam terperanjat. Maksudnya dalam Al-Quran ada kisah ini, berarti buku kitab ini sebenarnya ambil sumber daripada Al-Quran. Lepas tu dia macam agak, mungkin kerana itu pertama kali berlaku pada beliau, saya tak pastilah, tapi wajah dia agak berubah bukan kerana dia macam menentang saya, tidak, macam satu kejutan. Dan kami berbincang lagi, kemudian lepas sambung tu masuk pula topik yang lain yang berbeza, topik yang sama tetapi agak berbeza dari segi kisahnya. Dan dia tanya saya lagi, boleh berhenti sekejap tak? Kata, kenapa? Sekejap, saya nak pergi ambil satu buku lagi. Dia pun bangun, dia ambil lagi satu buku tuan-tuan. Dia keluarkan satu buku, tebal ke buku tu, letak atas meja. Tuan pernah baca tak buku ni? Saya kata, buku apa ni? Bila saya tanya buku apa ni,
Dia pandang saya macam pandang saya ni orang asing, macam turun daripada planet. Dia kata, kalau macam mana tuan orang akademik, tuan orang yang duduk dalam dunia keilmuan tak tahu buku ni? Saya kata, saya minta maaf Prof, saya memang tak tahu buku ni. Kitab ni saya tak pernah baca pun. Dia kata, mustahil tak pernah baca, Prof. Ini adalah perkara yang asas kepada semua ilmuwan. Mana-mana universiti pergi semua ada buku ni. Dan semua orang baca ni, kitab ni. Dan macam mana pula Prof tak boleh baca, tak tahu buku tentang kitab ni? Saya kata, saya tak tahu. Sebab saya tak pernah sentuh kitab ni pun. Saya tak ada pernah buka pun, saya tak tahu. Nama tu memang adalah, saya tahu, tak nak sebut nama lah. Dia ni banyak buku, banyak kitab, berpuluh-puluh kitab dia. Memang idola semua orang lah. Tapi saya tak pernah baca walau satu pun kitab dia sampai hari ni. Tapi beliau heran, kan apa yang saya terjemahkan, saya terangkan kepada beliau. Dia kata semua ada dalam tu, malah dia kata lebih memperincikan apa yang dilihat dalam kitab tu. Saya kata sebab saya ambil daripada Quran. Lepas tu pendekkan cerita tuan-tuan dan puan-puan, sambung lagi, ada lagi. Jadi 3 buku dia keluarkan, 3 kitab dia keluarkan. Dan kitab ini adalah kitab-kitab tersohor, menjadi rujukan untuk mereka yang buat PhD, tesis dalam bidang agama, dalam bidang sosial, dalam bidang macam-macam lah. Semua wajib guna buku-buku kitab-kitab ni. Maka itu yang balik kepada yang keempat tadi, sumber. Tapi yang dia heran dengan saya sebab apa? Saya bercerita tentang menjelaskan secara perinci dengan detail, perincian satu persatu. Tetapi saya tidak pernah membuka walau satu muka surat pun kitab-kitab yang dia sebut. Tapi bagaimana saya boleh menjelaskan dengan sebegitu lengkap kepada beliau, sedangkan saya tidak merujuk kepada kitab-kitab tersebut? Itu yang menjadi keheranan kepada beliau. Bagi saya tak heran, sebab saya tahu Al-Quran adalah jawapan kepada segala-galanya. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk kepada rukun yang keempat, prinsip yang keempat dalam ilmu, kita kena ada sumber dia. Maka pastikan sumber itu adalah sumber yang paling jitu, paling lengkap, paling sempurna di dalam kehidupan kita, kerana kita duduk dalam akhir zaman. Bila sampai kepada akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sumber. Macam saya katakan tadi, kitab itu tak salah, ada, tetapi dia bercerita sebahagian daripada kisah yang lengkap, yang sempurna, maha lengkap daripada Al-Quran. Jadi untuk apa saya menghabiskan masa saya mengkaji cebisan-cebisan daripada Al-Quran? Sumber-sumber yang saya tidak nafikan, tapi saya tak perlu lagi saya nak kaji, sebab saya dah kaji Al-Quran. Maka sumber itu adalah prinsip yang keempat yang perlu kita pegang untuk proses keilmuan. Lebih-lebih lagi kisah kita di akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada yang lain, tidak ada yang lengkap, tidak ada sesuatu yang boleh menggantikan Al-Quran sebagai sumber ilmu kepada kita. Sumber pengetahuan yang tidak ada tolok bandingnya, sebesar-besar mukjizat yang tidak ada sesiapa mampu menggantikannya. Para rasul yang Allah utuskan seorang demi seorang, daripada Nabi Allah Adam turun ke bumi sampailah kepada akhirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang diberikan amanah mukjizat sebesar-besar mukjizat kitab, yakni Al-Quran Karim. Sumber yang tidak boleh kita letak ke mana-mana tempat sudut pun, kerana dia melengkapkan segala sudut. Oh, ni tempat dia kat sini, tempat di sini. Kitab boleh ya tuan-tuan dan puan, ambil letak di satu tempat, oh untuk bahagian ni. Oh, kitab ni untuk penjuru ini. Kitab ini untuk penjuru sana. Tetapi apabila kita memegang Al-Quran sebagai sumbernya, dia bukan lagi duduk penjuru-penjuru. Semua penjuru alam telah dipenuhkan dengan Al-Quran. Itulah sumber dia. Maka inilah yang digeruni oleh iblis laknatullah. Inilah yang digeruni oleh dajjal-dajjal kecil. Apa dia gerun? Dia gerun kalau kita kembalikan keilmuan kepada sumber yang hakiki, yakni sumber daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana?
Rasa-rasa terpukul tak rasanya? Rasa-rasa macam tumbuk tak pipi muka tu? Macam kena tampar ke? Dengan apa yang saya sampaikan. Jika itu yang tuan-tuan dan puan-puan rasakan, Alhamdulillah. Kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan dah terbangun daripada tidur. Dah terbangun daripada lena. Masa Bayu dah tampar dah ni. Dah tempeling. Kalau orang Johor kata tempeling. Kenapa? Kerana kita dalam akhir zaman, semua tengah tidur, tapi dia sangka dia bangun. Maka realiti kita kepada keilmuan tuan-tuan dan puan-puan bukanlah sesuatu yang boleh kita cakap-cakap. Berulang-ulang kali saya dah pesan, masuk akhir zaman, yang menguasai ilmu adalah Dajjal, King of Dajjal. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil topik keilmuan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menghindarkan diri kita dari tuan-tuan dan puan-puan daripada termakan dengan dakyah-dakyah daripada Dajjal, King of Dajjal dan juga Dajjal-Dajjal kecil yang ada, yang sedang melata di seluruh muka bumi pada hari ini. Mereka dah ada tuan-tuan dan puan-puan di seluruh pelosok dunia. Mereka mempunyai pakaian yang indah-indah. Mereka ada darjat yang tinggi-tinggi sekarang ni, yang dimuliakan oleh semua manusia hari ini di atas muka bumi. Tapi jika kita pegang kepada prinsip-prinsip yang telah saya nyatakan, 4 perkara yang saya nyatakan, dan lebih-lebih lagi ingat yang awal, buat tapisan daripada apa yang dia sampaikan, mereka sampaikan, maka tuan-tuan dan puan-puan akan kenal dan sangat jelas siapakah mereka sebenar-benarnya. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu ingin sekali lagi mengajak tuan-tuan dan puan-puan muhasabah diri, kembalikan diri kita kepada realiti. Jangan kita duduk dalam keadaan yang penuh dengan tipu daya iblis. Dia mencantikkan benda yang sebenarnya tidak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kembalikan diri kita, bangun daripada tidur, bangun daripada mimpi. Kerana akhir zaman adalah zaman yang akan memberi kita satu titik yang terakhir, iaitu kiamat. Persiapan kepada kiamat yang akan berlaku pada bila-bila masa. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk merumuskan topik kita pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit lagi, tak boleh nak kupas lebih lagi, dah cukuplah merumuskan sahaja, iaitu 3 dasar yang perlu kita faham. Kenal diri kita, kenal Rasulullah SAW, dan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dasar untuk mendapatkan prinsip atau rukun kepada keilmuan yang telah saya jelaskan daripada tadi, ada 4. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas apa yang telah pun diberikan sokongan oleh mereka-mereka yang tak putus-putus menyokong saya, yang mendorong saya untuk meneruskan usaha ini. Dan sekiranya ada juga apa-apa pernyataan saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf. Macam saya katakan, biasa-biasa tak pernah ada niat pun. Dan untuk itu saya Masa Bayu ingin mengucapkan berbanyak terima kasih. InsyaAllah kepanjang usia kita sambung esok hari dengan topik yang seterusnya yang berkaitan tentang keilmuan akhir zaman. Salam sejahtera, saya Masa Bayu.